Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru Bani Israel supaya beriman kepada Allah dengan cara yang lembut. Iaitu Allah Taala sebut ya Bani Israel, wahai anak-anak pada Israel, iaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Pertamanya Allah Taala perintahkan supaya mereka mengingati nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada tok nenek moyang kamu. Ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka lah orang yang paling keras sekali menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aufu bi ahdi, dan kamu tunaikanlah janji kepadaku, iaitu janji untuk beriman. Bani Israel, mereka daripada Palestin sana. Oleh kerana dalam kitab Taurat mereka telah ambil perjanjian untuk bantu Nabi, untuk beriman dengan Nabi, untuk tolong Nabi. Maka dengan sebab itulah Bani Israel, mereka sanggup berhijrah daripada Palestin, mereka pergi ke Madinah. Tujuan ialah untuk dikira Nabi akhir zaman diutuskan, mereka lah yang akan membantu Nabi tersebut. Jadi ini tok nenek moyang mereka dulu datang ke Madinah atas tujuan untuk bersama dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang Allah Taala sebutkan dalam surah A'raf ayat 157, iaitu allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, iaitu orang-orang yang mengikuti rasul, iaitu seorang nabi yang ummi, yang ahli kitab mendapati nama dan sifat-sifatnya tertulis pada mereka dalam Taurat dan Injil. Nabi itu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nabi itu menyuruh membuat kebaikan dan mencegah mereka daripada munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan Nabi menghalalkan bagi mereka yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan dia mengharamkan atas kamu yang buruk-buruk. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan dia membebaskan daripada mereka bebanan-bebanan mereka dan belenggu-belenggu yang telah ada di atas mereka. Apa bebanan dan belenggu? Banyak hukum syariat telah diberatkan ke atas Bani Israel. Banyak perkara yang berat. Jadi bila baju kena pakaian, kena gunting, tak boleh dibasuh. Jadi lemak-lemak binatang mereka tak boleh makan. Jadi banyak yang telah diharamkan kepada mereka. Nabi itu akan membukakan belenggu-belenggu tersebut ataupun bebanan-bebanan hukum syariat yang mereka ikuti daripada Taurat tersebut. Falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman dengannya, wa azzaruhu, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mereka mengikuti cahaya terang Al-Quran yang telah diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan. Jadi ini sebenarnya ayat yang mana perjanjian yang Allah Ta'ala telah tulis pada mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi maka di sini Allah Ta'ala seru supaya mereka menyempurnakan janji, kerana mereka datang daripada Palestin pergi ke Madinah, tujuan ialah untuk beriman. Maka Allah kata sempurnakanlah, ufi bi ahdikum, maka aku akan tunaikan janji kamu dan masukkan kamu ke dalam syurga. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku naklah kamu takut untuk tidak memenuhi janji. Kamu kena takut, jangan takut dengan masyarakat. Kadang-kadang orang ni bila ikut orang yang soleh, dia takut. Macam orang dalam masyarakat dia hidup, keluarga dia ni semua jenis orang sekular. Tiba-tiba dia pergi mengaji agama, keluarga marah, keluarga tak suka, kan? Jadi nak takut dengan Allah, buat apa takut dengan manusia. Jadi ahli kitab ni, jadi dia bimbang dan takut, seperti mana juga berlaku kepada orang Arab Quraisy. Orang Arab Quraisy, selain daripada orang Arab Quraisy yang keliling, mereka takut nak beriman sebab orang Quraisy tak beriman. Maka Allah kata, wa iyaya farhabun, maka akan aku hendaklah kamu, hanya kepada aku hendaklah kamu takut. Jangan takut pada manusia yang lain. Jadi di sini ada perintah Allah, ulquru, satu perintah Allah, wa aufu, yang kedua, yang ketiganya farhabun. Itu perintah yang ketiga. Perintah yang keempat, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih.
dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan bagi apa, iaitu Taurat yang ada pada kamu. Dan jangan kamu menjadi orang yang pertama ingkar kepadanya, ingkar kepada Quran ataupun ingkar kepada Nabi SAW. Jadi dalam ayat ini pula, perintah Allah keempat, kita kena ingat, di sana ada ujian Allah, di sana ada perintah, ada larangan. Seperti mana Nabi Adam, di sana dalam syurga ada perintah, ada larangan. Maka di sini manusia bila hidup atas dunia, dia ada perintah Allah, dia ada larangan Allah. Jadi yang keempat, Allah perintahkan beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu, dia menepati dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Kalau tak menyamai dengan kitab Taurat, kenapa kamu tak beriman? Betul-betul tak sama dengan kitab aku. Lain cerita. Ini sama dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Berkenaan dengan Tauhid, tidak ada beza dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Dan dalam kitab Taurat itu sendiri sungguh beriman dengan Nabi yang diutuskan yang akan datang, dan disebutkan sifat-sifat Nabi SAW. Wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan kamu menjadi pertama orang yang ingkar kepadanya. Kenapa Allah Ta'ala sebut jangan kamu menjadi orang yang pertama yang kafir? Bukankah orang kafir musyrikin itu orang yang pertama? Ya, orang musyrikin memang orang yang pertama kafir dengan Nabi SAW, tapi orang yang tidak mempunyai kitab. Masalahnya kamu ada kitab. Jangan kamu yang ada kitab ini, kamu jadi orang yang pertama sekali menentang Nabi SAW. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jadi larangan Allah yang pertama, jangan kamu jadi orang yang pertama yang kafir. Ini larangan pertama. Lepas tu Allah kata wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ini larangan keduanya. Dan janganlah kamu menjual belikan ayat-ayatku, petunjuk-petunjukku dengan harga yang murah. Apa maksud jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Jadi dia menyeleweng. Dia tidak memberitahu yang sebenarnya tentang Nabi SAW yang diutuskan. Kerana bimbang, masyarakat akan beralih semua kepada Nabi SAW. Jadi masyarakat beralih kepada Nabi, orang Yahudi semua ikut Nabi. Jadi ulama Yahudi ni tercengang seorang-seorang. Anak murid tak ada, sedangkan itulah cara mereka buat duit. Jadi bila itu cara mereka buat duit, jadi menyebabkan mereka tak berani nak beritahu kebenaran, dengan sebab anak murid akan lari semua pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan kamu menjual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Kerana kepentingan dunia tadi sanggup mereka menyembunyikan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadaku hendaklah kamu bertakwa. Hanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Beriman, masalah beriman dengan Nabi, dunia takkan habis. Kita dah ingat bila kita amalkan agama bahawa dunia kita akan rosak. Jadi orang yang ngaji hafiz, dia jangan bimbang masa depan dia bahawa dia akan miskin. Tak ada. Allah tak pernah letakkan siapa yang ngaji agama dia miskin, siapa yang ngaji akademik dia kaya. Berapa banyak yang terima zakat ni, kalau kita pergi pejabat agama minta senarai penerima zakat, maka kita akan dapati mereka ni semua lepasan sekolah dulu. Mana lepasan daripada sekolah biasa. Mereka yang ngaji akademik, tapi mereka juga menerima zakat. Sebab kemiskinan bukan sebab kerana agama. Bukan dengan sebab kamu ngaji agama kamu akan susah. Tidak ada. Allah tidak tulis. Allah bagi rezeki. Allah yang meluaskan rezeki seorang, Allah lah yang menyempitkan rezeki seorang. Jadi bukan dengan sebab agama tu maka kehidupan kamu akan sempit. Bila kamu beritahu tentang sebenar, kamu beriman dengan Nabi Muhammad SAW, kamu akan hidup susah melarat. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu campur adukkan kebenaran yang aku turunkan dengan yang batil yang kamu buat-buat. Orang kata baca Quran, Allah larang, dia sarah lain pula. Allah kata sekian hukum ini adalah haram. Dia pusing, punya pusing. Akhirnya dia kata halal boleh. Ini kata campur hak dengan yang batil. Baca satu hadis bab berkenaan Rasulullah melarang sekian, tapi bila dihurai semua jadi halal belaka. Tak ada yang haram. Ini kita kata campurkan hak dengan yang batil. Bila dia baca sifat-sifat Nabi, orang tanya sifat Nabi sekian. Bila orang tanya, dia kata dia pusing.
Betul dalam kitab kami kata gini, tapi dia bukan orang sekian pula. Jadi dia syarahkan pula dengan yang batin yang dia adakan. Bukan seperti macam mana ayat Al-Quran tersebut. Sebab tu kadang-kadang bahaya apabila orang menafsir Al-Quran ni dalam keadaan dia sendiri tak mengaji Al-Quran. Berapa banyak orang yang tak mengaji Al-Quran pun, tapi dia mengajar tafsir. Ramai sebenarnya. Sebab bila dia tak faham ayat itu sebenar, apatah lagi kalau dia tak melihat daripada kitab tafsir, dia tak lihat apakah kehendak ayat, maka kadang-kadang dia syarat, dia campurkan dengan yang batil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya tentang kebenaran itu. Di sini campurkan satu. Yang hak dengan yang batil. Ayat Al-Quran dicampurkan dengan yang batil. Syarah dia, huraian dia semua ke lain. Tidak seperti macam mana kehendak ayat. Yang kedua, dia sembunyikan kebenaran dia sembunyikan. Sebab tu bila kita baca hukum hudud yang memang ada dalam Al-Quran, kita tegakkan kepentingan untuk melaksanakan hukum Allah. Sama ada kita masyarakat majmuk ke, masyarakat bukan majmuk ke, bila negara Islam, maka dia kena jalankan hukum Allah. Kena jalan. Kita kata masyarakat majmuk, macam mana nak jalankan dia? Rasulullah SAW duduk di Madinah, masyarakat majmuk ke tidak? Ya. Rasulullah duduk di Madinah tu, di kalangan sekelilingnya ada orang Yahudi, ada orang Nasara. Macam mana orang-orang kafir dalam negara mereka, mereka membuat undang-undang dan mereka melarang orang Islam. Di Perancis larang pakai niqab, larang di tempat sekian-sekian memakai tudung. Dia ada undang-undang, dia boleh buat. Maka kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang tidak mahu, maka dia kadang-kadang ayat Quran dia baca tapi dia pusing. Zaman kita lain, zaman kita begini-gini. Allah kata, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Oh, dia kata yang tak melaksanakan ni zaman Rasulullah lain, zaman kita. Dia ceritakan masalah zaman, cari jalan pula. Huraian dia ke lain. Ini kita panggil benda yang batil. Yang Allah perintahkan, dia tak sebut. Dia kata dulu boleh, sekarang ni lain. Jadi masalahnya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala jangan diputar belikkan, jangan dicampur adukkan yang daripada kita yang batil-batil ni kita tambah sendiri. Yang hukum Allah itu yang perlu dilaksanakan. Dan jangan sembunyikan kebenaran. Inilah suatu kewajipan amanah terhadap ulama sebenarnya. Tanggungjawab dia. Dan ayat ini adalah ayat khusus sebenarnya tekanan kepada ulama supaya jangan menyembunyikan perkara yang benar. Wa antum ta'lamun, walhal kamu mengetahui. Kalau kamu jahil lain. Kamu tak tahu, kan? Lain. Ini masalah kamu ni orang yang alim. Kamu orang yang tahu. Maka ini bertambah besarnya dosa kamu apabila kamu tahu tapi kamu menyembunyikan kebenaran itu. Wa aqimus solat, dan dirikanlah solat. Wa aqimus solat, dan dirikanlah solat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu berserta dengan orang-orang yang rukuk. Kenapa perintah Allah Subhanahu Wa Taala solat zakat? Kenapa Allah Ta'ala perintahkan? Kita ni manusia ni, bila ada satu orang itu ada kelebihan, kita akan merasa sakit hati, dengki. Masalah ni sifat hasad, dengki. Sebab tu ketika Maisarah ni satu orang sahabat Nabi SAW, lelaki, dia menceritakan ketika mana dia di Madinah, dan dia di Mekah, pada waktu musim haji. Waktu itu Rasulullah SAW melakukan dakwah di Mekah. Bila Rasulullah SAW jumpa dia di Jamratul Ula, Rasulullah jumpa dia, Rasulullah ajarkan dia kalimah syahadah, ajak dia kepada Islam. Maka dia ajak kaum dia sekali, Maisarah ajak kaum dia. Marilah kita sama-sama beriman dengan Muhammad ini. Apa salahnya kalau kita beriman dengan dia? Kaum dia kata tak boleh. Bukan senang-senang nak ikut orang saja. Mudah-mudah kita nak tinggalkan agama kita, nak ikut orang ni. Maka Maisarah kata, inilah, di tempat kita di Fadak sana, ada golongan-golongan Yahudi. Kita boleh tanya dengan mereka. Kita biasa dengar mereka menyebutkan bahawa akan datang Nabi, akan muncul Nabi di Tanah Haram. Dia sebut akan muncul Nabi di Tanah Haram. Kita pun biasa selalu dengar. Kita balik, kita tanya dengan mereka. Maka bila Maisarah dan kaum dia balik, berjumpa dengan orang Yahudi di Fadak, dia tanya, betul tak ada Nabi yang diutuskan di Tanah Haram? Maka orang Yahudi ni pun bukalah kitab Taurat. Dia baca kitab Taurat, dia sebutkan sifat nabinya
Jadi aku beritahu kepada kamu sifatnya. Dia beritahu, dia baca-baca, dia terangkan sifat Nabi SAW. Betul tak seperti mana yang aku sebut ni? Mereka kata betul, benar seperti mana yang kamu sebutkan. Maka Yahudi tanya, kamu beriman tak dengan dia? Mereka kata tak, kami belum beriman lagi. Kenapa kamu tak pergi beriman dengan dia? Sepatutnya kamu kena beriman dengan dia. Maka kaum dia kata, kita akan beriman dengan dia pada masa akan datang. Nanti kita akan pergi haji sana, kita akan beriman dengan dia. Yahudi ni kata, adapun aku tidak akan beriman dengan dia. Aku sekali-kali, aku tidak akan beriman. Kami kaum Yahudi, kami tak akan beriman dengan dia sama sekali. Kerana dia bukan daripada bangsa kami. Dia kata, disebabkan kerana itu, kerana tidak beriman itulah, akan ada suatu peperangan yang besar di antara aku dengan dia. Yahudi itu dah beri khabar dulu dah. Ada peperangan yang besar di antara aku dengan Nabi tersebut. Oleh kerana ada sifat kedengkian. Oleh kerana dah kebiasaan. Masa orang Yahudi duduk di Madinah, di Yasrib itu sendiri, dan duduk di keliling-keliling yang berdekatan dengan Madinah, mereka ini selalu berperang dengan bangsa Arab. Mereka kerap melakukan peperangan bangsa Arab. Nak beriman dengan Nabi bangsa Arab. Tapi masalah berperang dengan bangsa agak boleh beriman ke bila Nabi itu diutuskan daripada bangsa Arab. Ego. Dia akan rasa dendam. Dia akan rasa benci. Maka bagaimanakah rawatan bagi penyakit hasad tersebut? Dia boleh dirawat. Cara untuk merawat penyakit hasad, kita bila dapati orang lain ada kelebihan. Orang lain ada kemewahan, kesenangan. Kita sama-sama buat kerja projek dengan dia. Dia dapat, dia tinggalkan kitanya. Jadi kita merasa geram dan dendam dengan dia. Dendam itu adalah sebabkan kerana dia dapat, kita tak dapat. Maka perasaan dendam berlaku. Kita ingin kalau boleh kita yang dapat. Kalau kita yang dapat, dia dendam dengan kita. Oleh kerana dia yang dapat, maka kita dendam dengan dia. Bagaimana nak merawat? Sebenarnya ini, hasad ini disebabkan kerana ada cinta dunia. Maka kerana ada cinta dunia ni, maka dengan sebab itulah ada sifat hasad tadi. Maka sifat hasad tadi, cinta kepada dunia. Kita sebab menganggapkan dunia terbesar sangat. Maka sebab itulah berlaku hasad. Tapi bila kita mengerjakan solat, sampai suatu tahap kita mengerjakan suatu solat, sehingga Allah Ta'ala beri perasaan kepada kita. Tidak ada suatu makam yang lebih tinggi, melainkan orang yang dekat dengan Allah. Orang lain biarlah dia kaya, orang lain harta biarlah banyak, berjuta-juta, segala kenderaan rumah yang begitu hebat. Tapi kita sentiasa dapat bersolat, mengerjakan ibadat kepada Allah, sehingga kita rasa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya adalah lebih baik, kerana tidak ada makam yang lebih mulia melainkan orang yang dekat dengan Allah. Inilah setinggi-tinggi makam. Supaya bila kita rasa bahawa tidak ada yang lebih berharga dan lebih bernilai melainkan dekatkan diri dengan Allah, maka benda-benda dunia ni akan kita pandang rendah. Maka hilanglah sifat hasad tersebut. Maka dengan sebab itu diperintahkan kita untuk mengerjakan solat dan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat ini supaya nak menghilangkan sifat cinta harta. Kita siapa yang tak suka kepada harta? Hari ini kalau di kalangan kita pun, kalau duit banyak pun, cuba dah campak duit RM50, RM100. Agak-agak berebut dah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Fajar, wa tuhibbunal mal. Kamu mencintai harta hubban jamma. Cintaan yang melampau-lampau. Dalam diri manusia itu, dia ada cinta kepada harta, cinta yang melampau. Maka untuk menghilangkan sifat hubbul mal, cinta pada harta tadi, ialah dengan mengeluarkan zakat. Bila kita ada harta, kita tahu sebagian harta kita adalah hak orang lain. Aku dapat banyak pun, dia hak orang lain sebagian, bukan hak aku semuanya. Maka kita tidak ada rasa untuk menyimpan ataupun memperbanyak-banyakkan harta tu, kita tak rasa dah. Ini tujuan, nak menghilangkan sifat cinta kepada harta dalam diri kita. Maka apabila sifat cinta pada harta, sifat cinta pangkat, kenabian itu adalah merupakan satu pangkat. Oleh kerana Nabi SAW diberikan pangkat kenabian. Yahudi tak ada pangkat kenabian. Kita cintakan kepada pangkat. Maka dengan solat itu akan menghilangkan sifat cinta pangkat. Dan cinta kepada harta itu hilang dengan sebab banyak membayar zakat ataupun dengan bersedekah. Warka'u ma'ar raki'in. Dan rokoklah kamu berserta dengan orang-orang yang rokok. Jadi bila kita bersembahyang sentiasa dengan orang-orang mukmin, kita bersama dengan mereka, jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan
sifat hasad itu daripada diri kita, sifat hasad kepada pangkat kedudukan ni, dengan mengerjakan solat berjemaah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kamu menyuruh manusia, iaitu orang lain, dengan kebaikan? Orang Yahudi ni, dia bila orang Arab datang tanya kepada dia tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kata betul, dia adalah nabi yang sebenar. Kamu beriman dengan dia, kamu pergi beriman. Aku tidak sekali-kali. Ini cara Yahudi. Dia suruh orang buat kebaikan. Wa tansawna anfusakum, dan kamu melupakan diri kamu sendiri. Kamu sendiri tak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kamu orang yang membaca kitab. Kitab pada kamu baca kitab, kamu tahu, tapi kamu suruh orang lain buat, kamu tak buat. Afala ta'qilun, maka tidakkah kamu berakal? Sepatutnya, kalaulah kamu orang yang berakal, maka kamu akan ikut apa yang ada dalam kitab. Kitab kamu baca, tapi kamu tak nak beriman. Kamu gunakan akal kamu sendiri. Tapi maksudnya akal kamu tak turut dengan apa yang ada dalam kitab. Maka kamu ni berakal ke tidak ni? Ini celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi ini. Disebabkan kerana orang Yahudi ini dua perkara. Cinta kepada pangkat dan cinta kepada dunia, cinta kepada harta, yang menjadikan mereka terhalang daripada beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal keturunan tok nenek moyang datang masing-masing daripada Palestin dengan susah payah, tinggal di Madinah dalam keadaan bumi yang pontang, bumi yang kering, bumi yang tidak ada apa-apa, susah payah. Daripada Palestin, bumi yang subur. Di Palestin sana bumi yang subur. Mereka datang, bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke Madinah dalam keadaan bumi yang pontang, kering. Tetapi dengan susah payah tadi tujuan untuk beriman, akhirnya anak cucu mereka jadi penentang yang paling hebat sekali terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan kamu mintalah pertolongan. Jadi kita mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-salah, dengan sabar dan solat. Jadi kita minta kepada Allah, kurniaan Allah. Kalau kita merasakan pangkat itu diberi kepada orang lain, kalau kita merasakan bahawa harta diberi kepada orang lain, kenapa kita tak memohon kepada Allah hajat-hajat kita, kehendak kita, melalui sabar dan juga solat? Maka doalah dalam solat-solat kita. Kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan solat juga menghampirkan kita kepada Allah. Dengan solat itu dia gelak kita minta pertolongan segala hajat-hajat kita, segala perkara yang kita hendak tadi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa apabila kamu ada suatu hajat, maka hendaklah kamu ambil wuduk dan kamu sempurnakan wuduk kamu dan kamu solat 2 rakaat. Jadi bila kita ada hajat kita, jadi ketika sujud itu doalah banyak-banyak dengan Allah, kerana ketika sujudlah satu orang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu dia menghinakan diri dia, dan kerana muka dia sembamkan ke bumi kerana nak memuliakan Allah. Dia meninggikan punggung dia, mana meletakkan diri dia dalam keadaan kehinaan tadi. Maka ketika itulah dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Tapi Allah bukan kabulkan terus-menerus. Wasta'inu bis-sabri, sabar. Insya-Allah, maka Allah akan perkenankan. Sebab itulah bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat berkenaan dengan faraid. Jadi bila baca ayat faraid ni, kita akan dapati bahawa anak lelaki tadi dia akan dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat satu bahagian. Mungkin orang perempuan rasa, kenapa kami dapat 1 bahagian? Kami juga kahwin dah, ada keluarga, anak-anak juga nak makan. Jadi kenapa kami dapat 1 bahagian, orang lelaki dapat 2 bahagian? Allah Ta'ala kata was'alu min fadlik. Mintalah kepada Allah kurniaan dia. Kita bila dapat suatu perkara, kita dapat sikit, maka jangan dengki hak orang. Maka kita minta dengan Allah. Kita doa, ya Allah, mudahkanlah rezeki aku, ya Allah. Ya Allah, akan lapangkanlah rezeki aku, ya Allah. Akan mudahkanlah rezeki aku, ya Allah. Jadi kita doa dengan Allah. Maknanya bahagian yang Allah telah tentukan itu hak masing-masing, Allah bagi. Maka kita tak puas hati. Ya, doa dengan Allah, minta dengan Allah, tapi di sana ada bisabri, dengan sabar. Kadang-kadang mungkin kita dapat cepat, mungkin kita dapat lambat. InsyaAllah dalam pada masalah rezeki ni, bila kita doa Allah akan beri, Allah akan pemudahkan.
Biasanya dalam pada masalah rezeki ni, kalau sempit, kalau kita betul-betul tawajuh kepada Allah, kita semayang malam, kita doa, ya Allah, bukakanlah rezeki aku. Kan bila anak-anak kita ni, dia kerja kadang-kadang sempit rezeki dia. Tanya dengan dia suruh semayang tahajud. Maka kalau dia kata berat, beratlah rezeki kamu. Beratlah rezeki kamu. Suruh dia semayang tahajud walaupun dua rakaat. Doalah Allah Ta'ala bukakan rezeki. Pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bukakan rezeki. Wasta'inu bis sabri was salat. Dan kamu mintalah pertolongan dengan kesabaran dan solat. Jadi bila kita ada hajat-hajat kita, jangan kita ngadukan kepada manusia, tapi kita mengadukan kepada Allah. Kesusahan kita, jangan kita ngadukan kepada manusia, tapi kita ngadukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya solat itu adalah berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk, tunduk hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang tidak ada fikir akhirat ni, solat adalah sangat berat bagi dia. Orang yang ada khusyuk dengan Allah, maka sembahyang itu akan menjadi suatu yang sangat ringan. Dia tak merasakan sembahyang itu suatu bebanan. Kalau tidak, kalau kita tidak ada khusyuk dengan Allah, sembahyang kita merasakan suatu bebanan. Dia ada tiga. Satu, orang rasakan sangat beban. Ini orang yang tidak ada hubungan dengan Allah. Ini bila nak suruh semayang pun lihat dia nak semayang. Disuruh pun sampai 10 kali. Maknya ketuk pintu anak tu, dah panggil dia nyaut dah. Nanti kejap mak. Dekat 10 kali nanti kejap. Dekat-dekat 5 minit habis waktu barulah nak keluar. Nak kata lihatnya dan payahnya kadang-kadang, sebab dia rasakan semayang itu suatu bebanan yang berat. Berat sangat. Ada setengah orang, dia rasa berat juga. Rasa malas. Rasa macam tak kuat nak semayang. Tapi ada satu golongan yang ketiga, dia tak merasakan sedikit pun sembahyang itu suatu bebanan. Maka sembahyang itu adalah kewajipan dia, tanggungan dia untuk dia mesti kena buat. Sebab dia rasakan kelazatan dan kemanisan dalam solat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kemudahan, kita merasakan ringan solat itu. Siapa itu orang yang khusyuk ni? Orang yang khusyuk ni, mana orang yang ringan solat dia, iaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang meyakini bahawa mereka akan bertemu Tuhan mereka dan bahawa mereka kepadanya mereka akan kembali. Jadi orang yang yakin pada hari akhirat, orang yang yakin bertemu dengan Allah di akhirat, bagi mereka sembahyang itu adalah sangat ringan. Jadi sembahyang itu tidak ada keberatan bagi orang yang yakin tentang kehidupan akhirat. Sebab itulah para anbiya ini selalu mereka memikirkan kehidupan akhirat. Oleh kerana dalam kepala mereka ni sentiasa ingat akhirat, maka dengan sebab itu mudah untuk melakukan amal. Bila kita ni fikir kita banyak sangat fikir dunia, sehingga kan benda agama itu kita akan rasa berat untuk melakukannya. Susah nak melakukannya sebabkan kerana terlampau banyak sangat fikir dunia. Bila kita tukar fikir kita macam mana? Bukan senang nak tukar fikir. Iaitu baca Al-Quran dan perhatikan tiap-tiap ayatnya sampai fikiran kita bertukar. Jadi setiap masa kita teringatkan ayat yang aku baca. Bila dia bertukar kepada fikir akhirat, masa ketika itu sangat mudah untuk dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Bani Israel, al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai anak cucu Israel, itu wahai Bani Israel, ingatlah kamu nikmat-nikmat aku yang telah aku beri nikmat ke atas kamu. Ini Allah Ta'ala ungkitkan pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada tuk nenek moyang mereka. Allah berikan. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan nikmat? Kerana mereka adalah umat yang lebih mementingkan kebendaan. Ekonomi adalah nombor satu. Bila mereka meletakkan ekonomi adalah nombor satu. Kerana kalau kita baca sejarah tentang orang Yahudi di Madinah, semua gedung-gedung yang besar, kilang-kilang senjata, kedai-kedai emas, toki-toki emas, semuanya adalah daripada kalangan orang Yahudi. Kebanyakan daripada Yahudi Bani Qainuqa, mereka lah tinggal di bandar-bandar Madinah dan perniagaan dikuasai oleh mereka. Dan mereka ada pasar mereka sendiri. Macam kita lah, pasar kita semua ni Cina yang pegang. Kedai-kedai semua yang ada mereka yang pegang ekonominya. Pasar orang Melayu mana? Pasar Melayu ada jual kitab dengan songkok. Jadi mereka ini terlampau, makna mereka ini adalah bangsa yang madiyah, bangsa yang mementingkan kepada kebendaan dunia.
Bagi mereka kekayaan, ekonomi, ini yang paling penting sekali dalam kehidupan mereka. Bagaimana nak jadi kaya. Jadi oleh kerana mereka umat yang kufur, disebabkan kerana kebendaan tadi, cinta kepada dunia, maka Allah Ta'ala sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada tok nenek moyang mereka dahulu. Wahai Bani Israel, ingatlah kamu akan nikmat-nikmat aku yang aku beri nikmat ke atas kamu. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya aku telah melebihkan, iaitu nikmat agama dan dunia pada keturunan kamu ni. Faddaltukum ni iaitu pada keturunan kamu dulu. Agama pun aku beri kepada mereka. Allah beri kepada mereka para anbiya sentiasa beserta dengan Bani Israel. Tidak ada nabi melainkan selamati nabi itu Allah lantik nabi yang lain. Ini Bani Israel. Hebatnya Bani Israel, tidak ada zaman mereka melainkan setiap masa ada nabi diutuskan ke kalangan mereka. Rasul lain, nabi lain. Lepas Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nun, dia sentiasa Nabi Samuel. Ada banyak nabi yang selepas daripada Rasul. Maknanya mereka ini tak pernah sunyi daripada nabi. Ini yang Allah Ta'ala lebihkan mereka daripada umat-umat yang ada pada zaman mereka. Wattaqu yawman, ini Allah beri ancaman kepada mereka. Setelah Allah Ta'ala sebut ingatkan nikmat Allah, mudah-mudahan mereka beriman. Maka Allah Ta'ala beri ancaman pula kepada mereka, iaitu takhwif ukhrawi. Allah menakutkan mereka tentang berita di akhirat. Mudah-mudahan dengan ini mereka akan beriman dengan Allah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kamu kepada hari kiamat, di mana tidak dapat seorang jiwa, seorang pun yang dapat membela terhadap orang lain sedikit pun. Maknanya tak boleh nak membela orang lain. Kita nak jadi peguam di atas dunia bolehlah, di akhirat kita nak bela orang lain, dia tak boleh nak bela orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tak diterima daripada seorang kafir itu syafaat pun tak diterima. Kita nak ni oleh kerana dia keluarga kita nak beri syafaat kepada dia pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mereka kafir. Bila mereka kafir dengan Allah, syafaat pun siapa pun tak boleh beri syafaat kepada dia. Wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak diterima daripada seorang pun tebusan. Nak bagi rasuah tebusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak tebus saudara-saudara yang kafir ni supaya boleh masuk syurga, tidak diterima oleh Allah. Ada tak jalan yang lain lagi? Allah kata walahu yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Maknanya bila Allah kata walahu yunsarun dan mereka tidak ditolong, maknanya tidak dibukakan satu jalan pun untuk mereka boleh selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala kalau mereka kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kisah Bani Israel ini seruan Allah kepada mereka. Di sana ada perintah, di sana ada larangan-larangan. Tetapi Allah nak sebutkan kepada kita selepas daripada ini, satu persatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel, tetapi mereka tetap kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia daripada keturunan mereka jenis keras belaka. Dia jenis keturunan dia tu memang keras belaka. Jadi bila dah keras, maka sampai kepada anak cucu pun lebih dahsyat lagi, lebih keras lagi, lebih daripada tok nenek moyang mereka. Jadi supaya kita jauhkan sifat kita seperti macam mana orang Yahudi, dan supaya kita tidak mengikut perangai-perangai orang Yahudi ini. Mereka ni payah untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.